semua ni lah. Okey, so ini adalah penampilan saya sebelum saya mengamalkan Trigen S ya. So badan saya begitu gempal, pipi saya yang cabi-cabi, double chin. So ini berat badan saya sebanyak 58.8. So consider lebih kurang 59 lah ya. Okey. Dan ini adalah penampilan saya di saat ini. Begitu happy, iaitu saya sudah mendapat badan 50 dan mengamalkan Trigen S ya, Trigen S dan juga mengamalkan tips-tips yang saya akan sharekan sekejap lagi. Seterusnya, okey. Tips yang pertama yang saya nak kongsikan dengan anda semua adalah mengamalkan itu begitu konsisten. Mengambil 2 sachet Trigen pada seawal jam pagi ya, sebelum saya bersarapan, dan saya lebih sesuai kalau anda boleh campurkan dengan Lactasa LS yang. Okey, so selepas tu saya pergi bersenam. Saya bersenam, tujuan dia akan mengeluarkan peluh kepada badan kita. Okey, lepas tu saya akan ambil 1 sachet sebelum saya lunch. Dan last kali saya akan ambil 1 sachet sebelum saya tidur. Kenapa? Sebab 1 sachet mungkin anda rasa begitu tidak praktikal, tapi kena tahu bahawa Trigen akan bekerja semasa kita tidur. Dia akan bakar lemak kita, dia akan menerokai ke dalam tubuh badan kita lemak-lemak yang 20 tahun yang lepas, 10 tahun yang lepas yang berzaman tu. Jadi kita nak kikis yang tu. Yang kita makan pagi dengan yang tengah hari tu adalah yang untuk daily yang kita duduk makan seharian. Jadi yang untuk malam tu kita kena ambil sikit. Okey. Seterusnya, saya mengamalkan menu sihat iaitu 211 yang seperti saya kongsikan. 211 bermaksud 2 adalah sayur-sayuran. Ulam ya, sayur-sayuran, ulam, buah, dan 1 lagi tu adalah protein. Protein perlu, jangan anda tinggalkan sebab badan kita memerlukan nutrisi yang lengkap. Jadi kita boleh makan ayam, kita boleh makan udang, kita boleh makan ikan macam orang lain. Cuma kita hanya makan dengan kaedah bakar ataupun rebus, kukus. No oil, no sugar. Dalam nak menghasilkan diet yang betul, kita pasti kita tak ambil sugar dan tak ambil minyak dalam masakan dalam pemakanan kita. Jadi ini antara menu yang sihat ya. Kalau anda bukannya skip kalau anda nak kurus. Saya sebelum ni mengamalkan diet yang tak betul. Tak makan, tak ambil breakfast, tak ambil lunch, yang petang kononnya makan nasi 1 kali je 1 hari. Tapi itu adalah salah. Badan kita perlu breakfast. Orang yang tak breakfast tidak akan menghasilkan diet yang cepat. Jangan peliklah kenapa badan kita tak kurus. Sebabnya kita tak ambil breakfast, kita tak ambil menu yang sebetulnya. Okey. Jadi kita kena ambil protein dan nasi. Nasi adalah kalau tengok dalam portion tu adalah kuantiti yang paling sedikit. Saya pun terkejut dan saya kongsi dengan prospek-prospek di luar sana, dengan rakan-rakan saya. Dia kata, Kak Z, boleh ke makan nasi 4 sudu ni, 5 sudu? Pada hakikatnya tak percaya, tapi bila buat itulah reti. Memang anda boleh. Sebab anda boleh makan, anda makan sayur dulu, anda makan buah dulu, anda makan nasi pun dah cukup kenyang. Alright. Ini adalah antara menu-menu yang menu-menu yang kita boleh jadikan sarapan kita, lunch kita dan dinner kita. Pagi kalau nak makan, kalau tak nak makan nasi, setengah orang tak boleh skip nasi. Perut saya tak boleh makan nasi lah, especially orang Pantai Timur. Dia tak boleh kalau tak makan nasi 3 kali 1 hari. Tak apa, saya pun pada mulanya saya memang saya makan nasi juga pagi. Tapi amalkan menu yang betul. 2-1-1, right? So kalau dah bosan tak nak makan nasi, anda boleh ganti dengan roti, tapi pastikan roti anda adalah roti bijirin. Kalau yang gardenia tu yang plastik yang warna hijau, right? Okey, so antara orang kata pukul 10, pukul 11 anda ambil jajan, jangan ambil junk food, jangan ambil buah pun. Setengah orang dia faham, saya makan buah, sebenarnya buah-buah saja. So dalam makan diet yang saat ini, yang cara yang cepat ni, kita ambil hijau, right? So apple hijau ataupun masa kita lapar itu kita rebus telur dan pastikan yang kuning
tak mau. Kita ambil yang putih saja. Alright. So seterusnya tengah hari saya makan lagi tricher. Lepas tu kita lunch. Lepas tu petang tu kalau lapar, kita boleh ambilkan macam saya cakap tadi lah, telur ataupun gantikan dengan apple hijau. Lepas tu dinner. Alright. Dan satu lagi saya nak kongsikan kat sini, air adalah memainkan peranan yang sangat-sangat penting. Kenapa? Dalam tubuh kita hampir 70 hingga 80% air diperlukan. Okay? So pastikan macam saya share tadi, no more sugar. Jangan ambil air manis sepanjang berpatang. Sabar. Kalau kita nak cantik, kita nak sihat. Right? So air kita dah boleh label siap-siap. Sometimes kalau saya sebelum ni pun memang cukup susah saya ambil air. Tapi kalau air tak cukup, macam mana saja tadi nak bekerja dalam badan kita? Dia tak, orang kata tak match lah, tak matching ya. So saya beli botol macam ni. Kalau saya boleh nampak tak semua? MC boleh nampak MC? Botol yang saya kongsikan ni. Okay, so botol ni sebab apa? Sebab dia ada straw. Jadi sedar tak sedar kita letak atas meja, kita sedut macam tu. Kalau nak proper, nak pergi ambil air, masukkan dalam gelas tu, bagi diri saya lah agak susah. Jadi for those yang payah nak ambil macam tu, anda siap-siapkan dengan botol. Botol ni dah ada sukatan dah. Alright. So saya letak air kat situ, 2 ataupun 3 liter bergantung kepada body individu tu. Kalau macam saya, 2 liter pun dah cukup. Tapi kalau orang yang besar, tinggi, so 3 liter yang digalak-galakkan ya. Right. Saya nak share lagi tips yang seterusnya. Alright, tidur yang cukup. Kenapa saya kata macam tu? Kalau sebelum ni saya bekerja di syarikat telekomunikasi, saya pukul 1 pagi baru saya tidur sebab duduk menghadap gadget, laptop. Jadi bila kita tidur tak cukup, so badan kita dia tak boleh nak bekerja apa ni orang kata nak bakar lemak. Jadi pastikan kita dinasihatkan tidur 10.30 ataupun pukul 11.30. For those yang Islam dalam tim ni digalakkan oleh agama kita sebab kita nak bangun awal. Kita bangun awal. Saya respect pada sifu saya, MCCM Aling. Dia jam 5.30, pukul 5 dia sudah bangun. Saya memang respect sangat-sangat dekat beliau. So bangun awal, kita mendapat tubuh yang sihat sebab kita hirup udara pada pukul 5 tu, udara tu adalah udara yang bersih. Right? So kalau saya rasa cara kita berdaya memang orang kata tunggal langgang lah, tak akan mendapatkan result yang cepat yang berkesan lah. Alright. So satu lagi adalah bersenam. Bersenam ni yang saya share dalam ni semestinya kalau tak ada alatan ini kita tak boleh bersenam. So bersenam 15 minit hingga 20 minit. Saya bersenam simple je, yang ringan-ringan ke, sometimes saya hanya berjalan atas rumput je, itu dah cukup. Sebab bila kita tadi bersenam, kalau tak sempat bersenam pagi, petang pun boleh bersenam. Tapi amalkan setiap hari. 15 minit pun dah cukup. Janji kita bersenam supaya dia nak bakar kita punya lemak tadi. Dan ada juga sisi rumah kalau tak boleh bersenam, tak mampulah saya puan nak bersenam, tak apa. Kalau ada rumah, kalau duduk dekat rumah, nak kita sekarang dalam musim MCO, pergi cuci kain, bergerak dalam rumah, pergi siram pokok, pergi menyapu dekat halaman, dekat luar, dekat dalam rumah semua, itu pun dah kita bersenam. Dan saya nak kongsi yang tak ada dalam slide saya ni, satu lagi pakai magic pen. Saya pakai siang dan malam sebab bila lemak tu dah dibakar, lemak kita dah dibakar, so kita punya bahagian lengan ke paha kita akan londeh. So tujuan pakai magic pen tadi, dia akan fit kan. Dia akan fit dan dia akan push up kita punya punggung, and then betis kita dia akan menapi dalam bentuk orang kata dalam kita akan dapat body yang dengan seluruh. Kenapa saya kata macam tu? Kenapa saya kata macam tu? Kerana seluar jeans saya yang 2 tahun lepas boleh pakai, saya dah boleh pakai. Right? Kalau tuan-tuan dan puan perasan tadi, slide yang atas tadi saya nak kongsi. Tengok saya boleh pakai seluar sekecil ini. Padahal kat dalam tu saya dah pakai magic pants, tapi masih lagi mampu pakai seluar untuk nak pergi rider macam ni. Dan saya berselesa. So itu saya boleh pakai. Sebab saya rasa cepat begitu, so saya pakai magic pen. Magic pen memang dia cepat membakar. Okay, next saya nak kongsi juga. Okay, so ini sahaja yang saya amalkan. Okay, so bila saya dah dapat dalam tempoh 4 minggu
amalkan 2 minggu sebelum bulan puasa saya lakukan benda yang sama. Saya tak tergoda dengan makanan-makanan yang terhidang, tak terhidang sebab ada set saya ada impian saya nak, saya kurus, saya nak sihat. Saya walaupun umur 50, orang kata masih lagi nak jaga badan sebab objektif saya yang pertama ialah saya nak sihat. Bila kita berlemak, kita akan mengundang penyakit-penyakit, contohnya kolesterol dan sebagainya, blocking sana, blocking sini kita punya saluran darah. So yang tu saya takut. Ya, sebab saya takut Mr. Sen, saya takut MC, takut sangat-sangat nak masuk hospital. Sebab itu saya nak jaga kesihatan. Costing nak merawat lebih mahal daripada costing nak maintain badan dengan cara SPC. Right. Dan saya nak kongsikan lagi, bila kita dah dalam tempoh 1 bulan tadi, apa lagi saya letak baju yang dalam almari saya keluarkan. Inilah baju impian saya nak pakai, yang baju saya sangat slim masa tu. So setiap hari saya tengok, jadi saya punya aura jadi lain lah, jadi teringin sangat nak pakai, bersemangat nak berpantang, berdaya. Okey, dan saya ada lagi yang saya nak kongsi macam mana saya boleh dapat turun, yang MC mention tadi 5 kg, yang Mr. Sen cakap 5 kg, sebenarnya bukan 5 kg yang Mr. Sen, saya 9 kg, 58.8, now I already 50 kg. Okay, dan saya maintain walaupun selepas sebulan saya berpantang, harian saya sekarang saya boleh mampu dah, saya boleh minum air manis, saya boleh makan dah masakan-masakan saya untuk family, tapi dengan kuantiti yang kita terasa makan nasi sikit, jadi kita dah tak boleh dah nak ambil nasi banyak. Kita dah, orang kata dah terbiasa dah dengan menu 211 tadi, kita nak usik yang lain yang over pun tak boleh, just orang kata ambil syarat je. Saya dalam 7 hari saya akan pastikan saya berdaya, orang kata macam saya buat selama 1 bulan tadi, 3 hari dalam seminggu. So the rest tu saya kelaut lah, orang Kelantan kata, hentam je apa yang nak makan, tapi make sure 3 hari. Tapi kita tak perlu risau, kita risau sebab pastikan masuk kita setiap hari. Contoh pagi saya akan saya akan ambil Trigen, sebab Trigen yang masuk dalam badan kita dia sudah standby nak bakar lemak. Okay, so yang lama bakar dah. Jadi kalau yang sekarang kita tak makan, jadi kita orang kata timbulkan badan, timbul lagi dalam badan kita. Trigen make sure jangan tinggal lah. Cuma kita kurangkan dia punya tinggi tadi. Kalau saya sekarang saya hanya ambil 1 Trigen, 1 untuk pagi. Mana tak ambil dah sebab saya tak ada dah. Jadi bila saya tengok, saya timbang hari, tengok 51. Bila saya tengok nak malam nak tidur, dah orang kata back kepada 50. Sebab idea kita maintain. So saya rasa itu sajalah perkongsian daripada saya. Trigen S memang cukup berkesan untuk bakar lemak kita. Anda jangan sayanglah kesihatan anda. So saya orang kata mengharapkan anda di semua tolong jaga kesihatan. Kita duduk di musim MCO ini, duduk kat rumah macam-macam tergoda dengan makanan. Sekejap-kejap, especially orang puan, kawan-kawan ibu, sekejap-kejap nak pergi masak, sekejap-kejap masuk dapur. Jadi pastikan ada mudah. So saya rasa itu saja perkongsian dari saya MC. Kalau minat nanti nak tanya kita, satu family, semangat selalu kita bantu antara satu sama lain. So itu saja MC. Thank you Libya. Okey, terima kasih.